Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 21 April 2021. Kita mulakan berita pagi ini dengan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Bilangan kes baharu COVID-19 kembali 2 angka apabila 82 kes dilaporkan semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 56,992 kes. Satu kes kematian direkodkan di daerah Tawau. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah merangkap jurucakap Kerajaan Negeri berkaitan COVID-19, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dalam kenyataan berkata, 48 kes baharu berpunca dari saringan kontak rapat, 13 kes saringan bergejala, 14 kes daripada kluster sedia ada dan 7 lain-lain kategori. Menurut Datuk Masidi, 107 pesakit sembuh manakala 1,010 pesakit sedang menerima rawatan, iaitu 313 orang di hospital, 632 orang di PKRC awam dan 65 orang di pusat tahanan sementara atau penjara. Seramai 56 pesakit berada di unit rawatan rapi, 21 daripadanya memerlukan alat bantuan pernafasan. Dalam pada itu, seramai 42,178 penduduk Sabah sudah melengkapkan pengambilan 2 dos vaksin COVID-19, termasuk 28 orang semalam. Seramai 1,004 orang pula menerima suntikan dos pertama, menjadikan jumlah kumulatif 51,797 orang. Setakat ini, 433,312 atau 14.8% penduduk yang layak menerima vaksin telah mendaftar sebagai penerima. Jumlah bantuan bakul makanan di bawah program bantuan prihatin COVID-19 2.0 yang sudah diagihkan meningkat kepada 308,705. Peluang pekerjaan dan kemahiran untuk golongan B40 dijangka lebih rancak melalui kerjasama Pusat Kemahiran dan Teknologi Sabah SSTC dengan Suruhanjaya Tinggi Britain. Kerjasama itu diwujudkan menerusi program kemahiran untuk kemakmuran Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO di Malaysia SFP Malaysia. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Yaakob Han berkata, kedua-dua pihak akan bekerjasama mengatasi masalah padanan kemahiran dengan menerapkan model latihan yang memenuhi keperluan pasaran buruh dan masyarakat tempatan. Saya yakin dan percaya peluang pekerjaan kita banyak. Cumanya kita berharap kepada pencari-pencari pekerja ini janganlah terlalu memilih kerja pada ketika ini, di mana kita sedari bahawa untuk mendapat pekerjaan yang seperti yang dihajatkan bukanlah sesuatu yang mudah. Datuk Yaakob berkata demikian kepada media di Kota Kinabalu selepas menyaksikan majlis pelancaran kerjasama SSTC ILO UK di Sabah menerusi program kemahiran untuk kemakmuran di Malaysia yang disempurnakan pengerusi Majlis Pengurusan SSTC, Datuk Seri Panglima Wong Kien Tau. Menurut Datuk Yaakob, program itu juga bertujuan meningkatkan fungsi dan asas keahlian dalam rangkaian organisasi tempatan yang terlibat dalam pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET serta pengembangan kemahiran. Program menyasarkan golongan wanita belia dan pemilik perusahaan kecil dan sederhana. Jabatan Alam Sekitar Sabah sedang giat memantau kualiti air bawah tanah yang merupakan sumber alternatif bekalan air masa akan datang. Ia melibatkan 14 stesen pengawasan di seluruh negeri. Penolong Pengarah Kanan Jabatan Alam Sekitar Sabah JAS, Chai Sina berkata, pemantauan itu dibuat 4 kali setahun. Jadi kalau di Sabah, kita ada 14 stesen pengawasan kualiti air tanah lah macam ni. Ada di Tawau, di Sandakan, di Beaufort, di Kudat, di Kota Kinabalu dan Penampang. Chai ditemui RTM selepas membuat pemantauan air bawah tanah di Pusat Latihan Pertanian Bersepadu Penampang. Katanya sampel air yang diambil akan diuji bagi kandungan bahan kimia, bakteria, kemasinan, suhu, tahap keasidan dan konduktiviti. Sumber air bawah tanah sangat bernilai dan susah untuk tercemar disebabkan wujudnya penapis semula jadi dan jauh di dalam bumi. Peristiwa pencerobohan pengganas Sulu di Kampung Tanduolah Datu sudah 8 tahun berlalu. Namun wira serta waris kepada 8 wira negara yang terkorban iaitu 6 anggota polis dan 2 anggota tentera tidak dilupakan. Sumbangan bagi meringankan beban mereka terus dihulur sehingga hari ini khususnya menjelang Hari Lebaran.
Di Kota Kinabalu, seorang wira Obdaulat Muhammad Nur Sabri Jaya serta balu kepada 2 anggota polis yang terkorban, iaitu Allahyarham Sarjan Baharin Hamid dan Allahyarham Sarjan Salam Togiran, menerima sumbangan tabung amanah perwira dan pertahanan negara TAPPN. Muhammad Nur Sabri menerima RM5,000, manakala 2 balu berkenaan iaitu Sumiati Suara dan Marlina Utan masing-masing menerima RM19,000. Sumbangan disampaikan Pengerusi Persatuan Keluarga Polis Kontingen Sabah Datin Fazia Abdul Hamid, disaksikan Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Mazli Mazlan di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah. Saya rasa bersyukur, berterima kasih dan terharu. Walaupun peristiwa itu sudah berlalu selama 8 tahun, tapi sumbangan orang masih mengalir untuk kami, waris-waris Obdaulat. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih. Saya sebenarnya mau ucapkan terima kasih. Terharu, pasal PDRM masih ingat dengan kami kan. Bersyukur. Alhamdulillah. Sementara itu, Muhammad Nur Sabri Jaya berkata, peristiwa berdarah tersebut tidak pernah hilang dari ingatannya walaupun sudah 8 tahun berlalu. Sampai sekarang, saya rasa masih terkenang, masih teringat balik peristiwa tu. Tiap hari macam tanggal tu kan, 13 hari bulan 3 tu kan, bila ada kawan-kawan send di grup, cakap takziah Al-Fatihah buat anggota yang terkorban. Saya rasa sedih. Saya mula teringat balik peristiwa tu sampai ke hari ini. Dalam majlis sama, Datuk Mazli menerima kelengkapan ibadah untuk IPK Sabah daripada Pertubuhan Kebajikan Anugerah Kasih Malaysia. Kelengkapan ibadah bernilai lebih RM67,000 itu berupa 655 naskah Al-Quran, 610 surah Yasin, 310 helai sejadah, 23 buah papan rehal, 60 buah tafsir Al-Quran serta 60 set telekung. Kita harap keberterusan hubungan kita, terutamanya dengan semua pihak lah, dengan pihak PDRM dan pihak masyarakat agar benda ini berterusan, mengharmonikan masyarakat. Aman Palestin AP Cawangan Sabah memperuntukkan RM50,000 bagi pelaksanaan program Hadiah Ramadan bersama dijayakan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Sabah. Pengurus AP Cawangan Sabah Jumriati Abdullah berkata, program Hadiah Ramadan Bersama merupakan program agihan bantuan bakul makanan kepada golongan asnaf, saudara baharu dan mereka yang terjejas pendapatan akibat pandemik COVID-19. Menerusi program ini, seramai 350 pelajar akan menerima bantuan bakul makanan serta duit raya RM50 seorang. Manakala sejumlah 230 dan 50 bantuan bakul makanan pula diagihkan kepada mereka yang terjejas pendapatan akibat pandemik COVID-19 serta saudara baharu. Pemilihan pelajar yang layak ditentukan Jabatan Pendidikan Negeri, manakala penerima lain ditentukan JAKIM dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAINS. Agihan dilaksana di beberapa daerah bermula di Tamparuli, Tuaran, Sandakan, Tawau, Lahadatu, Kunak dan Kudat. Sebelum ni kita laksanakan tapi orang kata hanya golongan skop yang kecil. Tapi pada tahun ini kita laksanakan dengan skop yang lagi besar, melibatkan pelajar, saudara baru dan sebagainya. Sebelum ni kita hanya berikan maksudnya hadiah Ramadan ni khas untuk di luar negara. Jumriati bercakap kepada pemberita RTM bagi mengulas mengenai pelaksanaan program Hadiah Ramadan Bersama kendalian AP Cawangan Sabah di Kota Kinabalu. Tahun lalu, AP Cawangan Sabah memperuntukkan RM250,000 bagi menyediakan bakul makanan untuk diagihkan kepada 2,500 ketua isi rumah KIR yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Minat yang mendalam dalam bidang perniagaan mendorong seorang wanita di daerah Tuaran menceburi penternakan itik penelur. Bermula dengan 10 ekor itik, Jessie Ambukon, 49 tahun, kini boleh berbangga kerana telur masin yang dihasilkan telah menembusi pasaran seluruh Sabah. Ikuti perkongsian usahawan berjaya ini bersama wartawan Gabriel Michaelstown. Anak kelahiran Kampung Pogun Lawit Tuaran ini mewarisi ternakan itik daripada ibunya sejak Ogos 2015. Kini, ladang ternakan dikenali Farm Bear Enterprise seluas 1.2 hektar menempatkan sehingga 5,000 ekor itik penelur. Dikendalikan bersama 7 orang pekerja, ladang ini berupaya menghasilkan lebih 1,800 telur masin sehari dengan pendapatan mencecah
puluhan ribu ringgit sebulan. Menurut Jessie, bagi menghasilkan telur masin berkualiti, beliau sentiasa memastikan telur masin keluarannya melalui pemerapan selama 15 hari. Setakat ni produk kami pasar seluruh Sabah, di mana ada supermarket besar-besar, di situlah kami ada. Di mana dia buka outlet baru, di situlah kami ada. Penularan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia sejak awal tahun 2020 turut memberi cabaran kepada peniagaan telur masin Jessie. Sumber-sumber mentah iaitu baja tu kan dia naik sampai sekarang, Mbak. Tiap-tiap bulan naik. Jadi tapi harga tu kami tidak boleh kasih naik. Begitu. Jadi itu cabaran kami yang betul-betul parah lah untuk kami. Enggan mengalah, wanita yang pernah mendapat pengiktirafan sebagai usahawan berjaya tekun nasional dan pengusaha cemerlang Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Sabah ini mempunyai perancangan jangka panjang. Selain berusaha menarik minat penyertaan usahawan muda, Jessie turut merancang mengembangkan perniagaannya sehingga menembusi pasaran antarabangsa. Untuk itu, beliau sentiasa mempersiapkan diri dengan mengikuti pelbagai kursus keusahawanan bagi memantapkan kemahiran yang dimiliki. Bermula dengan minat dan akhirnya menjadi antara usahawan telur masin yang berjaya di Sabah. Sesungguhnya, kegigihan Jessie wajar dicontohi oleh usahawan wanita di negeri ini. Gabriel Stone, Berita RTM. Baik, sekian Berita Pagi Sabah. Segera daftarkan diri anda sebagai penerima vaksin COVID-19 melalui MySejahtera. Lindung diri, lindung semua. Saya Mazrona Kalinggalan. Assalamualaikum dan salam hormat.